السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, seeloknya kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat pada malam ini meneruskan kelas dan kuliah kita. Bila saya belik buku kita ni, kebanyakan hadis telah kita syarahkan. Ada 2-3 hadis yang tidak kita syarah ini kerana telah kita ulas di dalam kuliah-kuliah yang lepas. Umpamanya hadis yang terakhir, la taghdab, jangan marah. Kita telah syarah dan kita telah ulas tentang wasiat Nabi supaya jangan marah. Ada tajuk-tajuk yang telah kita sentuh dalam kuliah-kuliah yang sebelum daripada kita membaca buku ini. Kebanyakannya telah selesai kita sentuh dalam hadis yang terakhir, iaitu berkaitan dengan setiap perkara akan ditanya di akhirat. Isu qisas di antara 2 ekor kambing yang bertanduk, di mana kita juga telah menyebut bahawa setiap daripada tindak tanduk manusia ini akan dibalas qisas, yakni ditebus. Apa yang kita lakukan kepada orang lain akan dibalas oleh Allah pada hari akhirat. Sehinggalah kata Nabi, seekor kambing yang bertanduk menanduk kambing yang tidak bertanduk, Allah memberikan peluang kepada kambing tersebut untuk menanduk balas kambing yang menzalimi dirinya. Dalam huraian tersebut kita nyatakan bahawa kalaulah kambing yang tidak ada padanya dosa dan pahala, yang tidak adanya padanya hukum syarak. Apa dia tu hukum syarak? Hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, sama ada berbentuk tuntutan, pilihan ataupun syarat. Kan? Mukallaf ni kita lah. Sama ada benda yang wajib, benda yang sunat, benda yang harus, hukum 5 tu kan. Itu dia panggil hukum taklifi, berkaitan dengan perbuatan manusia, dosa, pahala dan sebagainya. Kambing yang tak berdosa tu pun, kambing yang tidak masuk ke dalam syurga neraka, yang tidak dikenakan azab dan siksa, itu juga akan diberikan peluang untuk menuntut bela. Okey. Jadi tuan-tuan, malam ini saya memilih satu tajuk juga penting untuk sama-sama kita ambil manfaat dan iktibar. InsyaAllah dalam kuliah-kuliah yang akan datang, jika diizinkan oleh Allah, kita akan memilih hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti juga daripada buku ini. Kemudian kita mendengar sedikit huraian yang disebut oleh para ulama berhubung dengan hadis yang kita baca. Hadis yang akan kita baca ini daripada Abu Burdah. Abu Burdah
daripada ayahnya Abu Musa. Abu Burdah ni anak Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari ni sahabat lah. Kan? Daripada mana? Abu Musa al-Ash'ari ni daripada Yaman. Nama dia Abdullah bin, kita selalu dengar Abu Musa ni antara sahabat yang glamour, popular. Abu Musa al-Ash'ari ni sahabat Nabi daripada Yaman. Dia mari masuk Islam daripada suku kaum Asy'ariyin. Yang Asy'ari tu nama dia Abdullah bin Qais. Jadi hadis yang kita baca ni diceritakan oleh anak dia Abu Burdah. Dan hadis ni ada dalam Sahih Muslim. Hadis ni ada dalam Sahih Muslim. Dia kata, dakhaltu ala Abi Musa wa huwa fi baitin binti Fadl ibn Abbas fa'atastu falam yushammitni. Aku masuk bertemu dengan Abu Musa al-Ash'ari, yang mana ketika itu dia berada di rumah anak perempuan Al-Fadl bin Abbas. Dia duduk di rumah anak perempuan Al-Fadl. Al-Fadl ni adik-beradik dengan Abdullah ibnu Abbas. Kita biasa dengar nama Abdullah ibnu Abbas. Kita jarang dengar Al-Fadl bin Abbas. Dia kata dia masuk ke rumah Al-Fadl, anak Al-Fadl bin Abbas ni, fa'atastu, aku bersin. Siapa bersin? Abu Burdah. Siapa bersin? Yang masuk itulah Abu Burdah. Dia bersin. Falam yushammitni. Abu Musa tu dia dengar aku bersin, dia tak kata apa. Falam yushammitni. Dia tak doa apa-apa pun kat aku. Abu Burdah kata aku bersin, tapi dia tak apa? Dia tak kata apa? Dia tak doa tashmit. Kan? Apa dia? Yarhamukallah. Yang tu dia panggil tashmit, jawab bersin. Kan bila orang bersin kita kena jawab kan? Macam jawab salam, pi makan kenduri, ziarah orang mati, ziarah orang sakit, satu lagi jawab bersin. Jadi Abu Burdah kata, aku bersin, dia tak kata apa. Wa'atasat, tiba-tiba budak wa'atasat, anak perempuan Al-Fadl tu, yang tuan rumah tu bersin juga. At the same time, pada masa yang sama, Abu Burdah bersin, yang perempuan tu pun wa'atasat. Atasa lelaki lah. Kalau atasat perempuan, telah bersin ia perempuan. Jadi dua orang bersin. Abu Burdah bersin, binti Al-Fadl, anak perempuan Al-Fadl tu pun bersin. Dapat? Okey. Fashammataha, tapi dia yang anak perempuan tu bersin, dia pi doa pula.
Abu Burdah kata dia pergi doa pula kat anak perempuan, yang kat perempuan tu yang dekat aku dia tak kata apa, dia sengak. Walau kami bersih sama-sama. Kan? Faraja'tu ila ummi fa akhbartuha. Aku pun baliklah pergi kepada mak aku. Aku pun fa akhbartuha. Aku pun ceritalah kat mak aku. Kata Abu Musa ni, aku bersin, dia tak baca, dia tak berdoa kat aku. Tapi perempuan tu bersin, bintu Fadl tu bersin, dia doa. Falamma ja'aha qalat. Apabila Abu Musa ni balik, qalat, mak apa dia ni, Abu Burdah ni tanyalah, atasa indaka bani, anak aku bersin dekat hang tadi, indaka di sisi engkau, falam tushammithu, kau tak doa pun dekat dia. Wa atasat, tapi perempuan anak Al-Fadl tu kau fashammataha, kau doa pada dia. Faqala, Abu Musa Al-Asy'ari ni pun explain lah, ceritalah, jelaskan kenapa berlaku dua keadaan yang berbeza. Satu dia doa, satu lagi dia tak doa. Abu Musa Al-Asy'ari. Kalau tuan-tuan bisa dengar, Abu Musa ni ada kisah dia pergi rumah siapa? Assalamualaikum. Kan? Dia kan? 3 kali kan? Dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. 3 kali dia balik. Rumah siapa? Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab. Umar tak tahu siapa hang balik. Dia kata aku bagi salam 3 kali. Tuan rumah tak jawab, aku balik ya. Takkan nak bagi, takkan nak jerit kata, takkan nak. 3 kali isyarat kata, tak ada sahutan, tak ada jawapan, balik. Siapa kata? Dia kata Nabi kata. Nabi ajak macam tu. Hang pergi cari siapa yang dengar lagi yang kata Nabi kata macam tu. Abu Musa ni sahabat, Umar pun sahabat, tapi Abu Musa dia sebut satu benda, dia sandar kepada Nabi. Umar tak pernah dengar hadis tu. Umar tak pernah tahu kata bagi salam takat 3 kali, Umar tak tahu. Jadi Umar kata dekat Abu Musa, pergi cari saksi seorang. Pergi cari siapa yang dengar juga macam yang hang dengar ni, bawa mai. Kalau tidak hang siap. Pasal hang sandar pada Nabi, hang guna nama Nabi tu berat tu. Kan? Abu Musa lah kisah tu. Abu Musa ni dengan anak dia ada satu cerita. Wallahu a'lam. Cerita dia agak menarik lah. Dia masa dia nak meninggal, cerita ni disebut oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya. Tapi cerita ni wallahu alam. Nanti kita kena cek dia punya kesahihan. Tapi kita cerita bila kan cerita. Tapi cerita ni pun manfaat juga lah, bukanlah cerita mengarut. Katanya Abu Musa ni masa dia nak mati, dia panggil anak dia Abu Burdah dengan seorang lagi. Cerita ni popular. Saya rasa tuan-tuan pun bisa dengar cerita ni. Dia panggil anak dia. Dia kata aku nak mati. Dia kurang macam tu lah. Dia kata aku ada satu cerita nak kongsi dengan apa anak dia. Kisah sepotong roti. Dia kata dahulu ada seorang ahlul ibadah yang beribadat selama 70 tahun kot. Buat ibadat 70 tahun. Pendekkan cerita, dia telah dipedaya oleh satu perempuan ni. Satu perempuan ni katanya syaitan menyamak jadi perempuan
goda kawan ni yang ahli ibadah ni. Jadi ahli ibadah ni terpedaya, tewas. Dia telah bersama dengan perempuan ni bersekedudukan dengan perempuan ni selama 7 hari. Cerita tu macam menarik. Dia ibadat 70 tahun. Dia tewas dengan godaan perempuan ni, dia bersama dengan perempuan ni, duduk sekali perempuan ni 7 hari. Pendekkan cerita, akhirnya dia rasa terbongkak kata perempuan ni syaitan lah, hasut dia apa semua kan. Pendekkan cerita, dia bertaubat. Bila dia bertaubat, kata cerita tu lah, dia pergi ke suatu tempat bersama dengan beberapa orang ahli ibadat jugalah, orang miskin, duduk di satu surau lah, madrasah. Tiap-tiap hari dia orang bagi roti. So bila dia main, roti tak cukup. Beda dia dapat, ada seorang tak dapat. Jadi yang tak dapat tu kecewa lah. Abu Musa ni katalah, apa dia ni, laki-laki yang ahli ibadat yang jahat yang nak tobat ni, dia kata bagi kat dia. Dia kata tidak, hari lain cukup, pasal apa hari ni tak cukup tau. Mungkin tambah seorang lagi jadi tak cukup lah. Jadi Abu Musa kata laki-laki tu dia rasa bersalah. Dia tengok kawan yang tak dapat tu, dia kesian. Dia bagi roti tu, dia tak makan. Qadar Allah, dia mati ya. Bila dibangkitkan, Abu Musa duduk cerita kat Abu Burdah, anak-anak dia lah. Dia kata Allah timbang. Pertama, ibadat yang dia buat tu musnah kerana perbuatan 7 hari jahat dia tu. Tapi perbuatan jahat dia 7 hari tu telah diampunkan oleh Allah kerana sikap dia sedekah roti itu mendahulukan orang lain lebih pada diri dia. Abu Musa kata demikianlah kebaikan kita kepada manusia sangat besar berbanding dosa yang kita lakukan. Dan dia kata ingat, ibadat yang berpuluh tahun boleh musnah dengan dosa yang kita buat. Tapi cerita tu mungkin kita kena semak dia punya kedudukan dia. Tapi cerita ni daripada disandarkan kepada Abu Musa, tidak disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah alang-alang kita sebut kan, kita ceritalah. Okey. Dia kata inna banaki, anak engkau tadi ni atasa falam yahmadillah. Dia bersin tapi dia tak sebut alhamdulillah. Falam ushammithu, jadi aku tak baca apa-apa lah dekat dia, aku tak doa dia, aku tak jawab lah pasal dia tak sebut alhamdulillah. Wa atasat, adapun perempuan tadi ni dia bersin fahamidat, wa atasat fahamidat, dia bersin dan dia sebut alhamdulillah, tahmid, dia puji Allah. Fashammatuha, aku pun jawablah yarhamukillah, Allah Ta'ala rahmat engkau. Kerana dia kata kerana, ini dia panggil hujah, dalil dia. Kerana apa aku tak baca dekat Abu Burdah, aku baca kat perempuan tu. Pertama pasal Abu Burdah tak sebut alhamdulillah, perempuan tu sebut. Kerana yang ni yang dia panggil dalil. Sami'tu, kerana aku mendengar. Istidlal, ini dia panggil pendalilan. Bagaimana Abu Musa menggunakan hadis ni untuk tak jawab bersin Abu Burdah tadi. Dia kata apa? Dia kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
kerana aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza atasa ahadukum, apabila telah bersin salah seorang daripada kamu, fahamidallaha, dia memuji Allah selepas daripada dia bersin, fashammituhu, maka jawablah bersin tersebut, tashmit, doalah, sebutlah, yarhamukallah. Kalau dia sebut alhamdulillah. Fa in lam yahmadillah, sekiranya dia tak sebut alhamdulillah, dia tak puji Allah, fala tushammituh, maka janganlah kamu menjawabnya. Hadis rawahu Muslim. Nampak? Jelas. Jadi maksudnya tindakan Abu Burdah tadi ni berdalil. Ada sandarannya daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, ada beberapa faidah yang banyak yang boleh kita keluarkan daripada hadis ni. Yang pertama, nombor 1, apa dia? Semangat di kalangan para sahabah dan di kalangan umat Islam. Semangat di kalangan umat Islam. Apa dia? Mereka mengharapkan doa daripada para sahabat Nabi, doa orang-orang saleh. Abu Burdah tadi susah hati pasal apa? Dia susah hati pasal Abu Musa tak doa dekat dia. Kita kalau orang tak doa, kita susah hati tak? Tak. Kalau orang tak bagi duit, yang kita susah hati. Abu Burdah ni dia macam tu lah. Suar RM10, RM10, matang dia tak suar. Oh, kita balik dan mesti kita siasat, awak aku tak dapat ni. Pasal apa dia tak bagi kat aku ni? Kan? Inilah perasaan yang dirasai oleh Abu Burdah apabila dia tidak mendapat doa daripada Abu Musa. Sebab itu tuan-tuan, apabila orang-orang saleh tidak mahu mendoakan kita atau tidak memasukkan kita di dalam doanya, kita berada di dalam kerugian yang besar. Kita berada dalam satu kerugian yang sangat risau kita ni bila orang-orang saleh tak doa kat kita. Tak mau doa kat kita, lupa kat kita. Tak peduli kat kita. Orang-orang saleh yang dekat dengan Allah, yang dekat dengan apa? Sunnah Nabi ni tak mau dekat dengan kita. Itu susah hati. Kita nak menumpang kesalehan. Seperti kata Al-Imam Syafi'i, aku bukan orang saleh, tetapi aku mengharapkan aku dapat menumpang kesalehan dan boleh bersama dengan orang-orang saleh. Jadi kalau orang saleh tak mau berkawan dengan kita, kita kena susah hati. Pasal apa dia tak mau kawan dengan aku? Pasal apa dia tak mau duduk dengan aku? Pasal apa dia tak mau rapat? Pasal apa dia tak mau baik dengan aku? Sebab itu Nabi kata jangan makan melainkan la ta'kul illa taqi. Jangan makan melainkan bersama dengan orang-orang bertakwa. Jangan duduk dan jangan berkawan melainkan dengan orang-orang saleh, mukmin. Bila kita duduk, dia doa kat kita. Itu sahabat berebut nak duduk dengan Nabi, berebut nak dapat doa Nabi, berebut nak berkhidmat pada Nabi. Pasal apa? Pasal doa orang saleh, doa orang yang ikhlas, doa orang yang warak, doa orang yang dekat dengan Allah mustajab. Orang yang tak kacangan tu ya pi tak mau kawan dengan kita, tak payah kisah. Kita susah hati pula dia tak kawan kita. Pasal apa geng-geng biak ni tak mau kawan dengan aku? Pasal apa geng-geng nombor ekor ni tak mau kawan dengan aku, biak pi. Dia bagus, tak lagi bagus tak kawan. Tapi orang-orang saleh, kita mengingat kenuri dia tak mai, kita ajak dia pergi di rumah dia tak mai, kita ajak dia makan dia tak mau, kita ajak dia bersembang, dia macam menjauhkan diri. Kita bimbang.
kita risau. Kerana orang yang saleh Tuhan sayang. Sebab saya tu kita kata apa? Ya Allah, An-Nas. Satu badui mai tanya dekat Nabi, mata sa'ah, bila kiamat? Nabi tak jawab. Nabi kata ma'adadtaha, hang buat apa? Apa yang hang persediakan untuk kiamat? Kiamat tak tahu bila, tapi hang prepare apa? Dia kata aku tak prepare apa, aku cinta Allah dan Rasul. Nabi kata an-nas ma'a man ahbabta. Manusia ni akan bersama dengan siapa yang dia cinta. Manusia ni akan bangkit dan bersama dengan orang yang dia cinta. Anas kata, aku seronok dengar perkataan tu. Pasal apa? Kerana aku bukan orang saleh, tapi aku tahu, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar, aku cinta Nabi. Nabi kata orang ni akan bersama dengan siapa yang dia cinta. Orang saleh, kan? Yang kedua, hadis ini juga menunjukkan bahawa bersin ni merupakan suatu nikmat dan suatu anugerah yang Allah kurniakan kepada manusia, sehingga apabila kita bersin disunahkan kita memuji dan bersyukur kepada Allah. Bersin ni nikmat. Dari sudut kesihatan pun bersin ni bagus. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari daripada Abu Hurairah, Nabi bersabda, innallaha yuhibbul utas. Allah suka bersin. Wa yakrah at-tatha'u, dan dia benci menguap. Allah suka bersin, Allah benci menguap. Ada hadis sebut Bukhari, al-utas minallah, bersin daripada Allah, bersin daripada Allah. Wat-tatha'u, menguap, minasyaitan, menguap daripada setan. Menguap tu pun daripada Allah juga, tapi disandarkan kepada syaitan. Pasal apa? Bersin ni kalau tengok syarah para ulama, kalau kita bacalah tulisan ulama, Ibnu Hajar kata, An-Nawawi, bila baca, tuan-tuan baca dalam buku apa semua ada, dia kata bersin ni pertama, dia memberikan satu kesegaran dan menghilangkan satu penyakit. Pasal dia keluarkan penyakit. Sekali kita sembang bab adab bersin pula kan, mentang-mentang Tuhan suka berenggah tu, sampai tak ingat mana kan. Ada dia punya adab. Sebelum mari SOP ni suruh kita pakai mask, dah ada adab Nabi. Pertama, Nabi tak suka bunyi derah. Yang kedua, Nabi akan tutup dengan baju dia atau dengan tangan dia. Itu sebelum Covid lagi Nabi dah ajar lah. Orang Islam ni dah ada dah tertib, etika, adab macam mana nak bersin. Jadi bersin ni dia kepada kesihatan. Bagus. Menguap ni dia sinonim dengan apa? Menguap, mengantuk. Lagi? Menguap ni dia sinonim, dia rapat, dia kaitan dengan apa? Menguap ni daripada syaitan. Menguap ni dia dekat dengan balok. Bila mengantuk, dia main balok, dia main penyegan, dia main kira nak lena. Dia ke arah menguap ni, dia sinonim, dia ke arah negatif. Tak ada positif. Tak ada orang cergah menguap. Tak ada orang bersemangat menguap. Ni 3 kali aku menguap, semangat ni, jom. Tak ada. Menguap. Pasal itu Nabi kata menguap lawan. Kadang-kadang tak ada apa. Bila kita layan, dia memandomkan kita. Mau duk kira menguap, bila yang tak menguap? Menguap ni 3 kali dah menguap. Baru mangkit, tek mata tak basuh lagi menguap dah. Kan?
Nampak? Lah semayang lagi lah. Macam tak boleh nak celik mata. Lepas-lepas semayang, cerah pijik mata. Boleh langut TV. Pasal apa? Syaitan. At-tasa'ub. Nampak? Ha? Itu apa yang disebut oleh para ulama. Okey. So tuan-tuan hadirin mukmini. Jadi bila kita bersin, kita pergi terus kepada ringkasan yang dibuat oleh para ulama yang saya petik ni. Nampak? Dia bawa ada lebih kurang 7 soalan. 7 soalan. Okey? Dia kata di sini, pertama, apa hukum menjawab orang bersin? Apa hukum menjawab orang bersin? Dia kata jawab orang bersin ni fardu kifayah. Kita ada dua, fardu ain dengan fardu kifayah. Fardu ain, fardu tu wajib, ain tu setiap orang, wajib atas setiap orang. Tapi kalau fardu kifayah, wajib atas sebahagian orang. Bila sebahagian buat, yang lain dah tak. Bagi contoh macam ni, semayang lohok, fardu ain ke fardu kifayah? Semayang lohok fardu ain. Apa makna dia? Semua orang kena mayang lohok. Ke setengah mayang lohok, yang lain tak mayang dah. Balik rumah bini, mayang dah lohok. Dia tanya bini dah, mayang dah? Mayang aku tak payah. Ni saya nak bagi ni contoh, nak bagi budak faham. Kita pandah, betul-betul pandah. Itu fardu ain. Fardu kifayah, sebahagian orang dah buat, yang lain tak payah buat. Contoh mudah tangkap, mayang jenazah. Okey. Jadi kalau bertembung fardu ain dengan fardu kifayah, kita takdim yang mana dulu? Kita dahulukan yang mana? Fardu ain kan? Pasal orang tanya, jenazah mayang jenazah lu ke mayang lohok lu? Tu imam kita mayang jenazah dulu. Sehari kalau kita mayang lohok pakai tuang balik, tak tinggal tak apa orang. Jadi ni sat kita mayang lohok, tak mayang jenazah dulu. Tak boleh macam tu, pasal yang tu fardu kifayah. Yang ni fardu ain. Jadi kita dahulukan fardu ain kan. Semua orang kena mayang lohok. Jadi kalau pakat balik, ada 3 orang mayang jenazah boleh. Tapi kalau dia mayang jenazah, dia balik, tak mayang lohok. Macam mana tu imam? Dia mayang jenazah, lepas tu dah habis mayang jenazah, dia balik. Awak ang balik. Awak ang balik. Boleh dah. Kan mayang jenazah orang bagi duit kan? Boleh balik. Jangan mayang lohok ni wajib. Lohok ni Tuhan tanya. Tapi saya nak abang, kadang-kadang kita nak tahu aulawiyat, prioriti. Kita kena tengok dia duduk dalam kumpulan mana. Okey, balik pada tajuk kita. So dia kata di sini, dia kata pandangan di sini, dia kata jika sebahagian orang dah jawab saqata 'anil baqin, maka yang lain tak payah jawab lah. Macam juga salam kan? Salam sama. Assalamualaikum. Ada orang jawab Waalaikumsalam, yang lain tak jawab, tak apa. Waalaikumsalam tak edi majlis Jadi satu orang bersin, alhamdulillah, yarhamukumullah, yarhamkallah. Kan ada orang jawab. Cukup, yang lain tak payah jawab. Kan? Okey. Dia kata, bilakah kita jawab bersin? Mata. Bila kita jawab bersin ni? Dia kata, inda sima', ketika kita dengar dia sebut alhamdulillah. Based on hadis tadi ya. Bila kita dengar dia sebut alhamdulillah, maka kita jawab. Ini juga hadis tadi satu lagi hadis Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik, dia kata apa? Dia kata Nabi dia kata atasa rajulan indan Nabi. Ada 2 orang bersin tepi Nabi. Anas bin Malik cerita ada 2 orang bersin. Seorang sebut alhamdulillah, seorang lagi tak sebut. Jadi Nabi jawab kat seorang ni, tak jawab kat seorang tu. Hadis Bukhari. Jadi sama macam hadis Abu Musa tadi. Jadi bila kita jawab, bila dia sebut alhamdulillah. Kalau dia tak sebut, kita tak payah jawab. Timbul pula soalan nombor 3.
Soalan apa nombor 3? Dia berkait dengan soalan nombor 2 ni. Soalan nombor 3, soalan nombor 2, bila kita nak jawab, bila dia sebut Alhamdulillah. Kalau dia tak sebut, jangan jawab. Soalan nombor 3, kalau dia bersin, dia tak sebut, kena peringat ke tak? Asyim, kita bang dengar dia tak kata Alhamdulillah. 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 Yarhamukallah. Perlu tak kita peringat? Khilaf di kalangan fuqaha kepada 2 pandangan. Ada 2 pendapat. Oh, jangan main-main. Ada 2 pendapat orang ni. Kita nak peringat ke ataupun kita biar-biar dah? Siapa suruh hang? Ikhtalafa al-ulama fi dhalik, faminhum man qala, para ulama berbeza pandangan kepada 2 pendapat. Sebahagian kata peringat, sebahagian lagi kata tak payah. Okey, kita ambil yang suruh dulu. Pandangan pertama kata peringat. Kalau dia tak sebut, hampa jangan jawab, tapi hampa suruh dia sebut. Ingatkan dia, habaq dia, nasihat dia. Suruh dia sebut, lepas tu hampa jawab. Pasal apa? Nombor satu, supaya dia mendapat doa kita. Kita kena peringat dia untuk dia mendapat doa tu. Doa tu tak, doa dia main-main. Doa ni besar. Orang tak bagi duit tak apa, tapi jangan tak bagi doa. Kita tak dapat dunia tak apa. Kalau kita diharamkan daripada doa, ini satu benda yang sangat musibah. Yang kedua dia kata apa? Dia kata mengingatkan orang supaya sebut Alhamdulillah adalah termasuk di dalam at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dia tak sebut, kita ajak dia sebut, peringat dia sebut, ini termasuk dalam ta'awun, bertolong-tolongan dalam al-bir wat taqwa. Hang tolong sebut. Kita ada ajak dia benda baik, kita ada tolong dia dalam melakukan sunnah. Yang kedua dia kata ini juga termasuk dalam al-amru bil ma'ruf, suruh pada benda yang baik, ajak benda sunnah. Jadi kita kena habaq. Ini alasan hujah kenapa kena peringat. Dia kata kena peringat ni pasal pertama kita nak suruh dia dapat doa. Yang kedua ini bertolong-tolongan dalam perkara baik. Agama tu nasihat, al-amru bil ma'ruf, kita nak suruh benda yang ma'ruf. Banyak dia punya alasan lah, kan? Okey, dan ini termasuk di dalam apa? An-nasihah. Wa hadha qaul, inilah pandangan An-Nawawi wan-Nakhai. Pandangan al-Imam An-Nawawi dan pandangan al-Imam An-Nakhai. Jadi kita peringat. Anak-anak kita sebut Alhamdulillah. Kalau orang tua-tua, tua-tua pun tak reti, sebut Alhamdulillah. Kan? Yang kedua dia kata tak payah jawab, tak payah duk peringat. Pasal apa? Pasal kita mau ajar dia. Ta'ziran. Padan dengan dia. Siapa suruh dia tak mau sebut? Doa ni bagi orang sebut. Dia kata ta'ziran. Dan itu nak mengajar dia sebagai satu balasan dan untuk apa? Menyebabkan dia hilang keberkatan dan doa. Sebab apa? Bukan kita yang tak mau bagi berkat doa tu. Dia yang menghalang. Dia yang tak jawab. Kita duduk tunggu ni. Nampak dia bersin ni duduk ketak-ketak mulut, duduk yar. Tak tahu dia tak sebut. Biar pi dia tak sebut. Dia tak tahu. Betul dia tak tahu. Okey, jawapan dia tak tahu tu apa? Seseorang yang tidak mencintai sunnah. Seseorang yang tidak mencintai sunnah. Seseorang yang dia macam ni ya. Tuhan yang bagi dia lupa. Pasal apa? Pasal dia sendiri memang tak ada keinginan kepada sunnah. Benda lain dia boleh ingat, benda lain dia boleh buat, benda lain dia boleh sebut. Pasal apa tang dia tak boleh sebut? Pasal dia memang tidak ada semangat, tak ada luzum, tak ada orang kata apa, committed nak buat sunnah tu. Allah pun bagi dia lupa, hilang dia punya keberkatan tu, tak dapat rahmat tu. Nampak? Dan Allah pun tak apa, palingkan hati dia,
palingkan hati orang beriman, palingkan lidah orang beriman daripada mendoakan dia, pasal dia sendiri tidak bertindak untuk mendapatkan benda tu. Salah kita ke? Salah kita ke tak jawab? Salah kita ke tak doa dia? Salah dia, dia tak mau. Nampak? Tajuk jawab orang Persin ni, tajuk jawab orang Persin ni tajuk kafar. Kafar kelas asas fardu ain tu. Takkan 60 tapi kafar ke dulu? Oh. Tak ada kafar betul lah, tak tahu. Kena masuk kafar lepas ni. Tok Imam minta kafar satu, dia tak pernah. Okey. Lepas tu ni hujah perak ni dia kata. Kalau kita tengok hadis Anas tadi, kalau kita tengok hadis Anas tadi apa dia? Nabi sendiri tak peringat. Nabi sendiri tak peringat, menunjukkan ada isyarat Nabi nak tekankan benda ni jangan ambil ringan. Ini disandarkan kepada Ibnul Arabi dan Ibnul Qayyim. Yang mereka ni kata kalau dia tak sebut, kita tak payah jawab, peringat pun tak payah, lama-lama biar dia sedar kena. So khilaf. Tengok keadaan lah. Tengok keadaan. Saya cenderung kepada kita peringat lah. Mungkinan dia tak sedar, lupa. Biasalah kan. Kita pun kadang-kadang terlupa. Bini kita sebut Alhamdulillah. Bismillah pun lupa. Bismillah makan tu pun serah. Kan? Habis cerah. Bismillah ni. Astagfirullah. Tapi tengok ke serban sampai ke ekor belakang pinggang. Tapi dia lapar. Jangan lupa. Tok Haji 6 kali pun kan. Ifrat tamatuk kiran pun lupa bismillah. Kan. Okey. Apa dia lagi dia kata ni? Dia kata juga di sini di antara hikmah kita menyebut alhamdulillah ni banyaklah. Yang pertama supaya manusia sedar bersin ni nikmat. Tuan-tuan jangan main-main tau. Siapa yang tak boleh bersin, itu penyakit. Dia ni nak bersin tak jadi, tak senang duk, tak selesa dia. Mau bersin sekali lega. Itu nikmat. Nampak tuan? Kan? Yang kedua, Nabi SAW mengajar kita untuk merendahkan suara ketika bersin dan meletakkan sesuatu di mulut dan di hidung, supaya tidak keluar dan tersebar adza, kekotoran dan penyakit. Tu cantik. Sebab itu kalau kita ikut sunnah, memang kita selamatkan diri kita dan menyelamatkan orang lain. Nampak? Kerana kata para ulama, tabiat manusia merasa jengkel. Dia guna perkataan jengkel. Merasa apa? Saya pun tak faham orang kita. Macam mana dia faham pun kita tak tahu. Tuan-tuan pakai mask, bagus. Bila tuan-tuan bersin, tak payahlah buka mask. Tu tujuan mask. Dia pakai mask. Tadi saya pergi makan di satu tempat. Kita duduk makan. Nasib baik dia duduk jauh. Dia pakai mask, bagus. Kemas. Kan? Tapi bila dia bersin, hacim. WHO kalau tengok pun pening. Telan pada 2 sepapan. Pasal itu dia nak buang penyakit. Dia nak buang penyakit mai ke kita penyakit tu. Kan? So kenapa? Lepas apa dia suruh pakai? Dia suruh pakai tu bukan untuk bagi cantik, bukan untuk ada tujuan dia lah. Dan itu sunnah. Bila kita pakai tutup. Nampak? Sebab itu ada para ulama mengatakan adab Nabi ini untuk apa? Kerana untuk menjaga ketidakselesaan orang yang duduk di sekitar kita. Kan orang Muslim ni apa dia? Al-Muslim man salimal Muslim min lisanih wa yadih. Nabi kata orang Islam yang baik dan bagus itu apabila dia duduk dekat dengan orang Islam yang lain, orang Islam merasa selamat, selesa, tenteram, tenang.
Jadi siapa-siapa yang buat bagi orang tak selesa, isap rokok pi buih, asap pi ke orang, bersin pi ke orang, bercakap mulut busuk pi ke orang, jadi terseksa dengan dia duduk dekat kita tu. Kita tadi duduk elok-elok mai dia jadi tension, jadi tertekan. Itu bukan Muslim yang baik. Muslim yang baik ni bila kita duduk dekat dia, kita rasa selamat, tenang. Nah, kita rasa diri kita salim, safe. Itu orang Islam yang baik. Nampak? Tangan dia pun tak cepat, mulut dia tak kasar, kan? Perwatakan dia pun menyenangkan orang. Jangan sampai bila kita orang duk sembang elok-elok, bila kita main orang mangkit, jangan. Itu menunjukkan buruknya Islam kita. Bila kita main orang raikan kita, orang apa urahibukum, mengalu-alukan kita. Kan? Okey. Kemudian tuan-tuan, bagaimana pula jika ada orang bukan Islam, kafir, yang bersin di sebelah kita? Ada hadis juga daripada Abu Musa. Dia kata, kana al-yahud yata'atasuna 'inda an-nabi. Dia kata ada Yahudi bersin di sebelah Nabi. Yarjuna an yaqula lahum yarhamukumullah. Yarjuna, mereka ni orang Yahudi ni duk harap Nabi sebut kat depa yarhamukumullah, Allah rahmat hampa. Yahudi ni duk harap doa Nabi. Fayaqul, tapi Nabi tak kata yarhamkumullah. Nabi tak kata Allah rahmat. Yarham tu maksud Allah rahmat. Tapi Nabi kata yahdikumullah. Moga-moga Allah bagi hampa petunjuk, hidayah masuk Islam. Allah perelok keadaan hampa yang duk ada sekarang. Maksudnya kita kalau ada orang kafir bersih kat kita boleh sebut moga-moga Allah bagi hidayah. Dia sebut alhamdulillah. Pasal kalau dia tak sebut, kita tak ada kata apa. Adakah orang kafir di zaman Nabi sebut perkataan Allah ni? Ya, kerana mereka ahlul kitab. Pasal itu ada hadis assam alaikum. Yang Nabi tak jawab waalaikumsalam, tapi Nabi jawab waalaikum. Artinya doa balas. Sebab itu ada ayat Quran kan yang kata wa idza huyitum, apabila orang kafir beri ucapan kepada kamu, fahayyu, maka jawablah. Bila orang bagi, bukan orang kafir, bila orang bagi kepada kamu ucapan salam, kamu jawablah. Sama ada yang sama, setara dengan jawapan itu, sama baik atau lebih baik. Jadi mudah-mudahan hadis pendek ini dapat banyak manfaat dan faedah daripada kita. Hadis ni juga menunjukkan wanita boleh loudspeaker. Ada satu juga. Wanita boleh angkat suara. Pasal yang bersin tadi perempuan, lepas tu dia sebut dah. Abu Musa dengar, jawab. Orang perempuan boleh angkat suara untuk mendapatkan doa ataupun memberi salam ataupun ucapan-ucapan yang baik. Suara wanita boleh dikuatkan di atas tujuan yang dibenarkan. Dan ini satu lagi contoh juga menunjukkan semangat sahabat untuk berpegang dengan sunnah Nabi. Tak baca, hatta anak sendiri pun dia tak jawab. Ikut betul apa yang Nabi ajar. Itu sahabat. Kita boleh sebut alhamdulillah. Orang Muslim boleh sebut alhamdulillah. Pasal alhamdulillah tu zikir. Alhamdulillah macam tu imam tak betul. Kita sebut subhanallah. Tu zikir kan? Alhamdulillah zikir. Cuma yang tak boleh apa dia? Jawab. Pasal jawab tu dia bercakap tau. Alhamdulillah. Yarham. Kalau kita translate bahasa Melayu, semoga Allah rahmati hang. Semoga Allah memperelokkan. Eloklah hampa duk lawan bala. Lepas tu Nabi wa qumu lillahi qanitin, turun ayat tu. Kan yang kawan tu ada dia alhamdulillah kan. Lepas tu orang dia jawab yarhamka Allah. Lepas tu orang tengok dia. Lepas tu dia tengok apa? Nabi kata, "Hai, lah semayang tak boleh bercakap." Okey. Sebutan macam hatta para ulama sebut juga masa khutbah. Kan khutbah kita tak boleh cakap kan? Lagauts.
sia-sia pahala kita. Tapi kalau kita bersin, alhamdulillah. Kalau kita salah sembahyang, bersin, alhamdulillah. Tak payah kuat. Sekali lagi takut orang terkejut, Tok Imam doa. Orang jawab saya. Memang ada dibincangkan tentang bolehkah kita sebut alhamdulillah ketika salat dan ketika khutbah. Kerana dua-dua tu dilarang cakap. Jadi yang alhamdulillah ni dia tak masuk dalam percakapan. Wallahu taala a'lam. Ha? 3 kali. Tapi di sisi ulama Syafi'i dia kata dia macam ni. Kalau kita tahu kawan tu penyakit, kita tak payah layan. Tapi kalau kita tahu kata dia bersin bukan penyakit. Kalau penyakit kesedung jenis sesemua zukam, memang dia penyakit lah, kita tahu betul bersin. Yang tu kita tak payah jawab. Tapi kalau kita tahu dia bersin tu bukan penyakit, kita jawab selagi mana dia sebut alhamdulillah. Tapi dalam hadis tu dia kata 3 kali ya. Nabi kata 3 kali, dia sebut kat alhamdulillah, kali keempat zukam, itu sakit. Nabi buat macam apa ni, penanda arah, kali keempat tu dah sakit lah, tak payah jawab kan. Tapi ada yang kata maksudnya bukan 4, 5, 6, maksudnya kalau sakit baru tak payah jawab. Tapi kalau dia bersin biasa, jawab. Ada faham macam tu. Allahu a'lam. Ya. Yarhamkallah. Yahdina wa yuslih balakum. Ha? Tak jawab. Orang doa kita balaslah kan. Sunnahnya macam tu. Ada hadis. Bila dia kata yarhamkallah, yahdina wa yahdikumullah wa yuslih balakum. Ha? Boleh. Dia yang pentingnya doa balas. Tasmi' tu artinya kita mendoakan kebaikan. Kebaikan. Kalau dia kata alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala memberikan apa-apa, kita sebut semoga Allah Ta'ala memberkati, semoga Allah Ta'ala memberi kebaikan, pun termasuk dalam tasmi'. Artinya kita mendoakan sesuatu yang baik dan berkat, pun dia kira kita jawab. Kalau kita tak tahu jawab kan, dia kata kat kita yarhamkallah, semoga Allah Ta'ala rahmat hang juga, pun tercapai maksud tu kan. Yang pentingnya doa ucapan. Pasal apa hang tak jawab? Aku baru boleh semalam, tak ada ingat lagi. Tak sebut dulu. Yahdina wa yahdikumullah. Yahdina wa yahdikumullah. Allah bagi hidayah kat kami, Allah bagi hidayah kat kamu, Allah memperbaiki urusan kami, Allah memperbaiki urusan kamu. Cantik doa tu. Hatta dalam bersin. Artinya orang Islam dengan doa ni tak boleh dipisahkan. Okey tak bila? Masih. Wallahu ta'ala a'lam. Tuhan lebih mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.